Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar. Baik, hari ini kita akan sambung dengan dengan tajuk yang ke-9, bab 9 iaitu teknologi angkasa lepas. Okey, ini adalah merupakan bab yang terakhir dalam sains tingkatan 5. Dan hari ini kita nak tengok subtopik 9.1 iaitu satelit. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh rujuk pada muka surat 236. Okey, jadi pertama sekali kita nak tengok apakah itu satelit. Cikgu percaya kamu dah biasa dengar perkataan satelit ni. Jadi satelit adalah merupakan objek yang mengorbit planet. Okey, perkataan yang digunakan di sini adalah mengorbit. Right, mengorbit. Mengorbit ni maksudnya dia mengelilingi planet, mengelilingi. So, yang seterusnya, okey. Sebagai contoh, kita ada contoh bulan yang merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Okey, bulan yang merupakan satelit semula jadi. Maksudnya bulan ini dia mengelilingi bumi semula jadi. Selain daripada satelit semula jadi, kita juga ada banyak satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Maksudnya satelit yang dibuat dengan tujuan tertentu, yang mana satelit ini akan mengorbit ataupun mengelilingi. Jadi perkataan mengorbit ni sebenarnya maksud dia, perkataan mengorbit ni tadi cikgu sebut dia adalah mengelilingi. Mengelilingi planet, mengelilingi bumi. Okey, baik, seterusnya jenis-jenis orbit bagi satelit. Jenis-jenis orbit bagi satelit kita boleh kelaskan kepada 5 jenis mengikut ketinggian. So kita kat sini ada 5 jenis satelit, 5 jenis orbit satelit mengikut ketinggian. So ketinggian istilah yang digunakan adalah altitude. Altitude ataupun ketinggian. Jadi orbit satelit yang mengelilingi bumi kita ada 5 jenis mengikut ketinggian. Yang pertama adalah orbit rendah bumi ataupun low earth orbit, LEO. LEO yang mana ketinggian orbit ini di antara 180 hingga 2000 km daripada bumi. Seterusnya kita ada orbit sederhana. Ada banyak ada istilah-istilahnya ada dalam buku kamu ni. Kita ada LEO tadi, kemudian orbit sederhana bumi iaitu medium. Ni tadi low, dan kita ada medium earth orbit MEO yang mana ketinggian ini adalah di antara 2000 hingga 35780. Yang ini tadi 180 hingga 2000 km. Seterusnya kita ada orbit geopogon. Orbit geopogon iaitu kita panggil dia sebagai perkataan dia punya keyword dekat sini adalah pegon. Berada pada satu kedudukan yang tertentu 5786 km dan satah orbit adalah pada satah khatulistiwa. Maksudnya yang ini dia tak ada range, dia tak ada jarak tertentu. Dia tak ada range tu apa? Macam lingkungan, lingkungan jarak dia tak ada. Dia pegun pada 35,786 km daripada bumi. Kemudian kita ada orbit geosegerak. Geosegerak ataupun geosynchronized orbit GSO. Yang mana ketinggian ini adalah juga pada 35,786 km dan satah orbit yang mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Maksudnya dia punya platform dia berbeza dengan yang geopogon ni. Ini pada satah khatulistiwa dia tegak. Kan bumi kita ada khatulistiwa, garisan khatulistiwa dia tegak. Yang ini dia ada sudut kecondongan. Dia ada kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Maksudnya dia bukannya selari dengan satah khatulistiwa. Dan yang kelima kita ada orbit tinggi bumi. Orbit tinggi bumi iaitu high earth orbit HEO. High. Yang tadi low, medium, lepas tu high.
ketinggian orbit sama ada adalah sama atau lebih daripada 35,780. Maksudnya lebih daripada 35, lebih daripada medium. Okey, dan dia dikategorikan sebagai orbit yang tinggi. Okey. Kemudian kita, inilah yang jenis-jenis orbit yang ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh tengok Leo ni low, Mio adalah medium, Hio adalah high, okay, high. Kemudian tadi yang pegun, geosegerak atau geosynchronized tadi tu, dia condong, nampak ni dia condong, dia macam tak selari dengan satah khatulistiwa berbanding dengan geo, iaitu geostationary orbit. Maksudnya dia berada pada satah khatulistiwa, bermaksud dia berada pada lingkungan yang tegak dengan satah khatulistiwa. Tapi kalau GSO tadi, dia ada sudut tertentu. Okey, nampak ni dia ada sudut tertentu. Okey, itu dia jenis-jenis orbit satelit. Sebenarnya senang je kamu ingat low, medium, high. Kemudian kita ada synchronized, GSO, dan satu lagi geopegun, geostationary. Okey, itu 5 jenis orbit satelit. Okey, seterusnya bentuk orbit. So ada 2 bentuk orbit. Sebenarnya kamu pun dah belajar benda ni dulu. Okey, 2 bentuk orbit iaitu bulatan ataupun elips. Okey, bulatan bulatan sempurna, bulat macam dalam buku teks kamu muka surat 237 Raja 9.2. Jadi orbit geo ialah contoh orbit berbentuk bulatan, manakala orbit Mio medium dan Hio high ialah contoh orbit yang berbentuk elips. Okey, bulatan sempurna dan juga elips. Jadi orbit Leo dan GSO berbentuk bulatan sempurna atau elips. Maksudnya dia boleh jadi dua-dua lah. Okey, ni dia bulatan sempurna, bulat. Okey, dan elips dia macam lonjong, bentuk dia bujur. Okey. Kemudian kita ada istilah yang seterusnya adalah apogee dan juga perigee. Bukan perigi, perigee. So bagi satelit yang membuat orbit elips, okey, bagi satelit yang membuat orbit elips, maksudnya dia bentuk bujur tadi tu, ada 2 kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut. Jadi apogee dan perigee ni merupakan kedudukan, okey, kedudukan yang tertentu dalam orbit, iaitu sama ada apogee atau perigee. Okey, apogee atau perigee. So apogee merupakan kedudukan, okey, apogee merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari planet atau bintang yang dikelilingi oleh satelit tersebut. Jadi perkataan apogee dengan perigee ni dia membawa maksud kedudukan satelit dalam orbit berbentuk elips. Okey, orbit yang berbentuk elips. Tadi cikgu dah terangkan orbit elips ni maksudnya dia berbentuk bujur macam ni. Kan? Okey, jadi dia kedudukan apogee adalah kedudukan yang merupakan paling jauh dari planet. Okey? Ni contohlah. Okey, kat sini kita ada bumi. Nampak ini adalah satu satelit yang berbentuk elips. Okey, dia tidak, apogee perigee ni tidak dalam bentuk bulat ni, dia mesti bentuk elips. So apogee bermaksud kedudukan satelit yang paling jauh. Perigee yang paling dekat lah. Perigee yang paling dekat. Okey, jadi apogee paling jauh, perigee paling dekat pada kedudukan di antara satelit dengan bumi. Okey. Hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi orbit, semakin rendah halaju satelit. Okey, maksudnya sebab apa hal ini dikatakan demikian? Kerana daya tarikan graviti, okey, dia ada kaitan dengan daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila daya tarikan graviti daripada bumi. Ingat graviti dekat pusat bumi. Satelit ni dia berada di angkasa lepas. Jadi semakin jauh daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang.
Maksudnya dia punya bila ketinggian dia semakin jauh, maka dia punya daya tarikan graviti akan semakin berkurang. Maka dengan itu dia akan mempengaruhi laju satelit. Kita tengok contoh, kalau high 35,780, kelajuan dia 11,100. Untuk medium, ketinggian dia 20,200. Kelajuan dia 13,900. Yang ini bagi LEO, LEO ataupun low altitude dia 705 km, maka kelajuan dia 27,500. Semakin tinggi altitude, semakin rendah lajunya. Semakin rendah lajunya. Bagaimana kaedah menghantar? Bagaimana menghantar satelit? Sama ada kita gunakan kenderaan pelancar. Contoh ni kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket. Satu atau lebih roket. Jadi kita gunakan roket untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Yang ini dia punya kaedah lah, kaedah pemindahan penghantaran. Penghantaran satelit secara terus ke orbit ataupun secara orbit pindah Hohmann. Yang ini ada dalam buku teks kamu, muka surat 239. 239. Jadi kenderaan pelancar ni digunakan sekali saja. Kalau kenderaan pelancar tu sama ada dia ada dua jenis lah. Sama ada digunakan sekali sahaja. Maksudnya roket tu digunakan sekali sahaja. Expendable Launch Vehicle ELV, ataupun kenderaan pelancar guna semula. Dua jenis lah. Guna semula. Pen yang ni pertama sekali sahaja, ataupun yang kedua ialah kenderaan pelancar guna semula. So ada dua jenis kat sini kenderaan pelancar. Contoh gambar foto ELV dan juga RLV. Seterusnya kita ada fungsi stesen angkasa antarabangsa. Kita ada ISS. Ini dah biasa sangat kamu dengar istilah ISS ni. ISS yang merupakan 5 agensi angkasa iaitu NASA daripada Amerika Syarikat, Roscosmos Rusia, JAXA Jepun, ESA Eropah dan CSA Kanada. Ini adalah stesen angkasa bagi antara bangsa. Maksudnya melibatkan banyak negara. Kita dah tahu macam mana Datuk Dr. Syekh Muzaffar, dia adalah rakyat Malaysia pertama yang sampai ke stesen angkasa antarabangsa ini. Keadaan sifar graviti adalah keadaan, maksudnya tiada graviti yang dirasai. Maksudnya tiada graviti dirasai. Contoh ni dalam aktiviti terjun udara dalaman, ataupun macam kalau angkasawan yang berada di angkasa lepas juga dia akan merasai keadaan sifar graviti. So keadaan sifar graviti ni kerana daya tujahan, maksudnya daya angkat ke atas, daya tujahan terhadap peserta adalah sama nilai dengan berat. Maksudnya sama nilai dengan berat badan dia tapi pada arah yang bertentangan. Jadi tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Maksudnya daya tolak ke atas dengan berat adalah sama. Jadi dia akan menyebabkan dia terapung. Menyebabkan dia keadaan terapung. Kaedah menjejaki stesen angkasa. Kita tahu kita ada stesen angkasa ni boleh dijejaki oleh orbit. Jadi kesan perkembangan pesat ini telah menyebabkan bahan buangan ataupun space junk yang semakin bertambah, dan ini disebabkan oleh peningkatan aktiviti penyelidikan. Jadi yang kamu penting kena ingat adalah space junk ataupun bahan buangan yang semakin bertambah yang boleh menyebabkan pelanggaran antara satelit. Boleh menyebabkan pelanggaran di antara satelit. Jadi 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk.
Okay, yang ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES berubah orbit beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Kamu boleh rujuk lagi lebih lanjut dalam buku teks kamu.